Sentimen perniagaan tempatan mencatat parasnya yang tertinggi dalam tempoh setahun. Demikian menurut satu tinjauan oleh Biro Kredit Komersil Singapura. Sentimen lebih positif bagi suku kedua itu didorong oleh jangkaan lebih baik bagi sektor binaan, pengangkutan dan keuangan. Indeks keyakinan perniagaan mencatat 4.82% mata bagi suku kedua. Ini merupakan peningkatan 3 suku berturut-turut setelah mencatat paras terendah dalam tempoh 2 tahun pada suku ketiga 2023. Kadar bagi suku kedua itu juga lebih tinggi berbanding 4.6% mata yang dicatat pada tempoh yang sama tahun lalu. Tinjauan itu juga menunjukkan 3 daripada 6 indikator juga menunjukkan prestasi lebih baik berbanding suku sebelumnya. Ramalan bagi keuntungan bersih mencatat peningkatan tertinggi iaitu naik kepada 4.44% mata berbanding 2.24% mata pada suku sebelumnya. Jumlah penjualan dan tempahan baru turut meningkat. Jangkaan bagi kadar pekerjaan dan inventori pula merosot sedang harga jualan naik secara sederhana. Sementara itu, sentimen bagi sektor jualan borong kekal lemah dengan jangkaan lebih rendah bagi jumlah penjualan, keuntungan bersih dan tempahan baru. Saudara anda kini mempunyai lebih banyak sumber yang boleh membantu melakar pembangunan kerjaya dan kemahiran anda. Sumber-sumber itu tertumpu kepada kesejahteraan kerjaya dan khidmat pemadanan untuk golongan pekerja. Ia bertujuan mencegah para pekerja daripada tergesa-gesa meningkatkan kemahiran mereka apabila kehilangan pekerjaan. Program yang dirintis Agensi Tenaga Kerja Singapura WSG dipanggil Polaris ini bertujuan menyokong pekerja mengenai apa yang diperlukan untuk memajukan lagi kerjaya mereka. Hala tuju baru WSG ini bermakna ia akan beralih daripada memberi sokongan apabila pekerja menghadapi krisis kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, WSG mahu mempersiapkan para pekerja lebih awal lagi sekiranya terdapat perubahan dalam industri masing-masing. Di bawah kerjasama baru dengan WSG, Institut Pekerjaan dan Daya Kerja E2I akan mengambil alih peranan memberi bantuan pekerjaan. E2I akan menyelia 12 pusat WSG mulai bulan depan sekaligus membolehkan WSG menumpu perhatian dan bekerjasama dengan syarikat-syarikat untuk mempersiapkan pekerja bagi sebarang perubahan dalam bidang tugas mereka. Syarikat-syarikat pengendali teksi dan para pemandu teksi menyatakan lebih banyak lagi perlu dilakukan. Ini bagi memastikan mereka dapat bersaing secara setara dengan syarikat-syarikat pemandu kereta sewa. ComfortDelGro menyatakan lebih banyak usaha perlu diberi kepada langkah membantunya meluaskan jumlah pemandu. Persatuan Teksi Nasional pula menyatakan pada akhirnya, walaupun lebih ramai pemandu menyertai sektor itu, mereka mahukan pendapatan lebih besar. Luahan tersebut dikeluarkan meskipun penguasa pengangkutan darat LTA mengumumkan rancangan untuk mengurangkan kos buat pengendali dan pemandu teksi. Ini termasuk memperkenalkan dasar baru yang membolehkan teksi dipandu selama 10 tahun sebagai antara usaha mengurangkan kos buat syarikat pengendali. Bagaimanapun, Persatuan Pengendali Teksi Strikes Premier menyatakan usaha ini tidak begitu membantu. Ini kerana faktor yang membuatkan para pemandu teksi kekal adalah soal pendapatan bukan soal kos sedemikian. ComfortDelGro pula menyatakan ia mengalu-alukan langkah melanjutkan hayat teksi daripada 8 kepada 10 tahun kerana ini akan mengurangkan kos mendapatkan kenderaan baru. Namun menurut ComfortDelGro ia masih akan mengalami kos penyelenggaraan teksi yang tinggi. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyampaikan ucapan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada umat Islam Singapura. Dalam catatan beliau di Facebook, PM Lee menarik perhatian betapa masjid-masjid dan qariah-qariah setempat sudah pun menyediakan ruang solat tarawih sepanjang bulan ini. Dan beliau juga akan menyertai masyarakat Islam dalam majlis berbuka puasa. PM Lee turut mengajak masyarakat supaya sama-sama menyokong bazar-bazar Ramadan tempatan.